Salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwiku. Saya Ruben Gomez dan rakan penyampai. Saya Priscilla John, kita ikuti laporan ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi kawasan rumah pangsa dan perumahan taun Villa Sibu Jaya di Sibu. Menurut Pengerusi JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, PKPD ini akan berkuat kuasa 12 Februari hingga 25 Februari ini. Keputusan ini dibuat kerana Sibu Jaya sendiri telah mencatatkan 270 kes positif COVID-19. Dari jumlah tersebut, 129 kes adalah didapati di kawasan rumah pangsa dan perumahan taun villa. Jumlah penduduk di kedua-dua tempat ini adalah 6,000 orang. Sementara itu, Sarawak merekodkan 135 kes positif baharu COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 6,006 kes. Sibu kekal mencatat kes positif tertinggi dengan 83 kes, Bintulu 19, Miri 9, Dalat 6, Julau 5, Kuching 3, Betong 3, Lundu 2, Kapit 2, Beluru 1, Serian 1 dan Kanawit 1. Bagaimanapun, tiada rekod kematian baharu dilaporkan pada Rabu menjadikan kes kematian akibat COVID-19 di Sarawak kekal 55 kes. Penduduk di beberapa kawasan terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP, terutamanya di bahagian tengah Sarawak, telah disediakan dengan peruntukan bagi bekalan makanan bernilai RM6.52 juta oleh Kerajaan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Liasan berkata bantuan makanan itu akan diagihkan bermula minggu ini kepada 88,857 di bahagian Sibu yang meliputi Sibu, Selangau dan Kanawit selain 16,000 isi rumah di daerah Kapit dan Song. The state government has approved a total of RM6.52 million allocation to purchase and deliver food assistance for the affected household in both divisions. As of today, the Sibu Divisional Disaster Management Committee reported that 48,764 households out of 72,857 households have been distributed with food assistance. All 1,270 affected longhouses, it's about 22,612 households, have been given food assistance. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Rantaian Bekalan Makanan Sarawak berkata, bagi memastikan proses pengagihan makanan berjalan lancar, pengantaran dibuat dengan kerjasama pelbagai agensi yang relevan seperti Jawatan Kuasa Bencana Negeri, Majlis Tempatan, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Badan Bukan Kerajaan. Awang Tengah berkata demikian dalam sidang media Jawatan Kuasa Kecil Rantaian Bekalan Makanan di Kuching pada Rabu. Dalam pada itu, katanya lagi, beliau juga telah mendapat jaminan daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP bahawa stok makanan pada masa ini adalah mencukupi. Jadi kita telah pun minta kepada KPDN HEP untuk memastikan bahawa bekalan makanan in every point of sale within that area akan mencukupi bahan makanan. Secara keseluruhannya, bekalan makanan tidak menjadi masalah, mencukupi. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri JBBB mengesahkan 6 buah rumah panjang, masing-masing 5 di daerah Beluru dan 1 di daerah Subis, masih lagi di bawah Perintah Sekatan Pergerakan. Manakala 7 buah rumah panjang telah ditamatkan Perintah Sekatan Pergerakan pada Selasa. Menurut Menteri Pengangkutan Dato' Lee Kim Shin yang juga merupakan Menteri Bertanggungjawab Jabatan Pengurusan Bencana Bahagian Miri, butir-butir dan maklumat terkini mengenai 13 buah rumah panjang terlibat telah pun dilaporkan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak.
Beliau menggesa agar orang ramai terus mematuhi prosedur operasi standard JPBNS berhubung garis panduan upacara pengkebumian semasa Perintah Kawalan Pergerakan seperti yang telah dikeluarkan oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR. Ini berikutan kluster terbaru di bahagian Miri iaitu kluster Seruas Beluru yang kini telah memasuki generasi kedua. Dalam pada itu, Tambali, daerah Telangusan telah kembali ke zon hijau dan ini telah menjadikan bahagian Miri kini mempunyai 2 daerah dalam zon hijau iaitu Marudi dan Telangusan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dr. Sim Kui Hian berkata, mereka tetap wajib menjalani kuarantin 14 hari di hotel atau pusat kuarantin yang ditentukan. Jelas beliau mereka akan diperlakukan sama seperti rakyat biasa di mana masih perlu menjalani ujian swab sekiranya didapati pulang dari luar negara. Our Sarawak policy has very clear, applicable to everybody. 14 days in hotel, bayar sendiri boleh juga. I mean, if you're Sarawakian, then we pay for you lah. If you're not Sarawakian, then if married to either one or the married to Sarawak, we pay for you. But if you're not Sarawakian, you pay your own. This Sarawak policy, they have to respect Sarawak government rules. You know, our autonomy. Tambah beliau, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Sarawak akan meminta nasihat pakar perubatan sebelum memutuskan untuk membuat perubahan pada dasar kuarantin berkenaan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai pengecualian kepada menteri yang kembali dari lawatan rasmi luar negara. Berdasarkan perintah berkenaan, menteri berkaitan tidak perlu menjalani prosedur operasi standard tempoh kuarantin 10 hari yang ditetapkan. Peraturan baru itu terkandung dalam dokumen perintah yang berkuat kuasa mulai 9 Februari hingga 1 Ogos ini. Difahamkan peraturan tersebut diterbitkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Sementara itu, Dr. Sim turut memberitahu Kerajaan Sarawak akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk memastikan semua rakyat di negeri ini menerima vaksin COVID-19 menjelang Ogos ini. Menurutnya, usaha tersebut adalah untuk memastikan kes COVID-19 di negeri berkurangan dan lebih banyak nyawa dapat diselamatkan. We want to speed up our program. So instead of wait until February, we will work with them and find ways in which how we want to everything finished by August. Yeah, because for us, in the earlier that everybody 70% get vaccinated, I'm very sure our COVID cases, the number of COVID cases will come down. Tambah beliau, kerajaan negeri bersedia untuk menanggung kos pembelian vaksin sekiranya kerajaan pusat tidak dapat untuk membekalkannya dalam tempoh tersebut. Bagaimanapun, beliau tidak dapat memastikan jumlah vaksin yang akan dibekalkan kepada kerajaan Sarawak. Namun, beliau berharap kerajaan Sarawak dibenarkan untuk membeli vaksin tersebut sendiri meskipun hanya kerajaan pusat melalui KKM sahaja yang dibenarkan untuk membeli vaksin ini. Jabatan Museum Sarawak masih menyiasat penemuan artifak di pekarangan Balai Polis Sentral Kuching dan Brook Dockyard selain struktur logam yang ditemui di Pantai Lutong, Miri pada tahun lalu. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata pihak bertanggungjawab sedang melakukan kajian teliti dan sebarang kenyataan masih lagi belum dapat didedahkan. Menurutnya, perkara ini akan mengambil masa yang lama untuk dikenal pasti. Ini juga katanya secara tidak langsung memupuk minat orang ramai untuk mengambil tahu tentang artifak-artifak yang telah ditemui. Jelas beliau, sekiranya artifak yang ditemui diiktiraf sebagai salah satu peninggalan warisan, maka ia akan disimpan sebagai koleksi pameran di Museum Sarawak. Perkara-perkara seperti ini menyemarakkan lagi minat bahawa satu-satu tempat itu ada mempunyai sejarah-sejarahnya. Nobody can feel that way when they pass by the Central Police Station ataupun when they pass by Brook Dockyard. Apabila benda-benda tersebut ditemui, jadi kita akan mengetahui bahawa satu ketika dahulu, lebih 100 tahun dahulu, tempat ini mesti ada some kind of activity which led to benda-benda itu tertanam dalam tempat itu.
Sementara itu, dalam majlis yang sama, aplikasi Muzium Sarawak yang pertama telah dilancarkan sebagai pendekatan digital bagi menghubung orang awam dengan koleksi-koleksi warisan yang ada di muzium tersebut. Menurut Abdul Karim, pendekatan digital ini selari dengan trend masa kini yang banyak melibatkan penggunaan digital. Sebagai contoh, transaksi atas talian yang menggunakan aplikasi, membeli belah atas talian dan sebagainya. Katanya lagi, aplikasi berkenaan akan memudahkan mereka yang meminati sejarah dan warisan untuk melayari dan melihat koleksi pameran yang terdapat di dalam Muzium Sarawak. Melalui apps ini, siapa-siapa yang mahu melayari ataupun melihat apa yang dilakukan oleh Sarawak Museum, aktiviti-aktivitinya dan juga barang-barang yang dipamerkan dalam museum boleh masuk dan dari situ mereka akan dapat mempelajari sedikit sebanyak sejarah, heritage, dan saya percaya apps seperti ini amatlah baik untuk rakyat Sarawak, untuk kita mengenali sejarah kita dan juga apa yang ada dipamerkan dalam sejarah Sarawak dan juga museum. Dalam kejadian kebakaran awal pagi tadi di kediaman Flat Block F di Taman Suryajaya, seramai 5 penghuni terpaksa bertindak terjun dari bangunan kediaman mereka untuk menyelamatkan diri. Kebakaran melibatkan bangunan 4 tingkat di mana pihak bomba menerima laporan pada jam 5.13 pagi. Anggota bomba yang berada di lokasi kejadian mengambil masa kira-kira 30 minit untuk mengawal kebakaran sebelum operasi ditamatkan sekitar jam 7.21 pagi. Kebakaran itu bermula daripada motosikal di tingkat bawah dan api mula merebak sehingga tingkat 4. Pagi tadi dengar ada bunyi. Jadi kami nanya dengan anak kami, apa ya, anak punya madah ada motosikal hangus. Jadi kami teknik ialah pergi ke dapur nangga, memang ada motosikal hangus, api dah naik dah ke atas. Sehubungan itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, Kirudin Rahman berkata, kebakaran juga berlaku dengan pantas disebabkan oleh kawasan yang tidak teratur dan banyak longgokan barang seperti surat khabar, almari kayu yang lama dan sampah. Jadi dari segi poor housekeeping di mana almari buruk, kertas, khabar disimpan di semua di staircase dan juga di depan rumah lah. Dan bila kebakaran ni asap panas akan menyebabkan bahan-bahan dibakar lah. Sebab tu dia tingkat tokokkan api di tingkat bawah 1, 2, 3 sampai ke atas lah. Kalau kita tahu api akan bergerak ke atas secara vertikal lah. Jadi bukan satu orang tahu. Good case for the public to make sure that bila kita decide supaya good housekeeping, maintenance should be done by them, bukannya bomba. Jangan tunggu kerjaan ataupun agensi bomba nak bagi nasihat. But you supposed to know that bila you letak bahan bakar di rumah sendiri, kita sebenarnya menjemput. Kebakaran tersebut memusnahkan hampir 80% iaitu 14 unit kediaman yang terdapat di bangunan flat 4 tingkat tersebut. Jumlah mangsa yang diselamatkan seramai 8 orang termasuk seorang bayi. Ketua rumah di Taman Suria itu mengucapkan terima kasih kepada jabatan-jabatan yang menghulurkan bantuan. Bapak satu ada bantuan daripada Batu Mal, dari kebajikan, tu dah, lepas tu adalah pesara GO lah yang beri kami air sikit apalah. Jumlah kerugian akibat kejadian terbabit dan punca kejadian masih lagi dalam siasatan. Bertemu kembali. Malaysia merekodkan sebanyak 3,288 kes baharu membabitkan jangkitan COVID-19. Daripada jumlah itu, sebanyak 3,283 adalah kes tempatan, manakala 5 kes adalah kes import. Itu menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan kes positif virus di Malaysia meningkat kepada 251,604 kes. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 52,186 kes masih aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19. Dalam pada itu, KKM menambah sebanyak 14 lagi kematian direkodkan, menjadikan jumlah keseluruhan kematian sebanyak 923 kes. Sebanyak 285 kes pula sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan daripada jumlah itu sebanyak 131 kes memerlukan bantuan alat pernafasan.
Sementara itu, menurut KKM, kes sembuh harian pula mencatatkan sebanyak 1,929 menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 198,495 kes. Majlis Pekerjaan Negara menganggarkan lebih daripada 160,000 pekerjaan baru bakal diwujudkan tahun 2021 melalui pelaburan komited. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, diharapkan dengan kerjasama pelbagai pihak, kadar pengangguran dapat dikurangkan. Harapkan dengan usaha bersama semua pihak yang terlibat, kadar pengangguran 4.8% yang dicatatkan pada hujung Disember dapat kita kurangkan di dalam bulan-bulan yang mendatang. Terutamanya dengan adanya usaha-usaha berterusan kerajaan ke arah ini seperti portal My Future Jobs dan platform e-latih Kementerian Sumber Manusia. Tambah Tengku Zafrul, perkara berkenaan telah dimaklumkan dalam mesyuarat kedua Majlis Pekerjaan Negara yang diadakan secara maya pada Selasa dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sementara itu, Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan berkata, portal terlibat bertindak sebagai pusat senti bagi maklumat dan capaian inisiatif yang menawarkan lebih 200,000 peluang pekerjaan untuk pencari kerja. Ia termasuklah program peningkatan kemahiran dan latihan semula, khidmat nasihat dan juga program semasa berkaitan pekerjaan. Jelas kenyataan itu lagi, kerajaan sentiasa mengalu-alukan tawaran Federation of Malaysian Manufacturers dan SME Association of Malaysia untuk bekerjasama bagi mengatasi kadar pengangguran melalui inisiatif di bawah Belanjawan 2021, terutamanya peningkatan kemahiran dan pendigitalan. Pengecualian cukai perkhidmatan bagi hotel sehingga 30 Jun 2021 dilaksanakan untuk menyokong sektor pelancongan. Kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, nilai pengecualian cukai yang dimanfaatkan oleh pengendali premis penginapan sudah mencecah 1.37 bilion ringgit setakat 29 Januari lalu. Jelas beliau, setakat 29 Januari lalu, peningkatan adalah sebanyak 533.42 juta ringgit berbanding 836.56 juta ringgit pada minggu sebelumnya. Antara inisiatif sokongan sektor pelancongan ialah pelepasan cukai individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan melancong serta pengecualian cukai pelancongan sepenuhnya. Sambungan itu, tambah Tengku Zafrul, Malaysia dan Indonesia bersetuju untuk mewujudkan gelembung perjalanan bagi merancangkan industri pelancongan di antara kedua-dua negara. Beliau berkata demikian semasa membentangkan laporan unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara Agensi Nasional ke-40 yang disiarkan secara maya. Sementara itu, bagi pembiayaan sektor pelancongan penjana kepada PKS dan PKS Mikro, Tengku Zafrul berkata terdapat 573 permohonan bagi pembiayaan ini. Daripada jumlah tersebut, 277 permohonan telah diluluskan dengan jumlah pembiayaan 55.4 juta ringgit. Kesatuan Guru Bumi Putera Sarawak KGBS mohon Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mempertimbangkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR versi 2.0. Presidennya Ahmad Mali yang menyuarakan pandangan itu berkata, ia bagi mengelakkan pelajar mahupun guru menjadi mangsa kepada sistem itu. Menurut Ahmad Mali, peruntukan masa PDPR versi 2 juga melebihi peruntukan tempoh layar maksimum seorang murid dan berkemungkinan mereka akan menghadapi tekanan jika mengikuti sesi itu dalam tempoh masa yang agak panjang. Tahap 2 dipahamkan bahawa masa pelaksanaannya ialah di antara pukul 7.30 pagi hingga pukul 1 petang. Jadi mengambil masa yang agak panjang. Sedangkan PDPR 1 yang sedia ada sekarang ini, masa untuk pelaksanaannya di antara 1 hingga 2 jam saja. 1 hingga 2 jam saja. So, kalau ia terlalu panjang, ia akan memberi kesan kepada murid-murid khususnya. Sebab murid-murid mungkin murid-murid akan rasa stres, tekanan akibat mereka berada terlalu panjang untuk mengikuti PDPR ini.
Beliau berkata demikian sebagai mengulas arahan baharu KPM PDPR versi 2 akan dilaksanakan selepas PDPR pertama diperkenalkan Oktober 2020. Selain itu, beliau turut menekankan masih terdapat kawasan-kawasan yang belum mempunyai capaian internet atau prasarana yang sesuai untuk memudahkan para pelajar ini mengikuti sesi berkenaan. Tidak mempunyai prasarana yang sepatutnya seperti capaian internet. Ada kalangan murid-murid yang tidak mempunyai gadget, terutama sekali sekolah-sekolah yang berada di luar bandar, di pedalaman, sebab ia memerlukan perhubungan ataupun menghadapi masalah perhubungan yang lebih selesa. Jadi sudah pasti akan memberi kesan juga kepada PDR. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas ke atas pemilik perniagaan yang gagal mematuhi prosedur pengendalian standard ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Demikian tegas Menterinya Datuk Seri Alexander Nantal Linggi susulan daripada pengumuman pembukaan semula 17 aktiviti sektor perdagangan pengedaran yang akan bermula 10 Februari. Jelas beliau tindakan diambil bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 yang dikenakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Katanya sehingga 7 Februari 2021, sebanyak 112 premis perniagaan dikenakan kompaun di bawah Akta 342. Mengulas mengenai pelaksanaan semula aktiviti sektor perdagangan, ujarnya, ia merupakan satu langkah yang tepat dan sangat dinanti-nantikan. Ini kerana tambah beliau bukan saja pemain industri yang terbabit, malah melibatkan seluruh pengguna yang sudah lama menunggu pembukaan semula aktiviti tersebut. Justru beliau berharap kebenaran pembukaan semula aktiviti perniagaan ini, terutamanya kebenaran dine-in, tidak akan disalahguna. Orang ramai diminta berhenti menyebarkan sebarang berita palsu berhubung mangsa hilang pada 3 Februari lalu di Kampung Bijure Bau. Ketua Polis Daerah Bau DSP Poji Nyaun berkata perbuatan sedemikian boleh menjejaskan siasatan dan imej pasukan keselamatan. Menasihat netizen yang di luar sana tu kalau tidak menerima berita yang tak sahih tu jangan di-viral lah. Sebab ini menjejaskan kami punya siasatan, menjejaskan kami punya, orang kata, moral kita akan jatuh kepada pasukan keselamatan. Lebih pasukan yang mencari dan menyelamat ni. Jadi minta netizen jangan suka-suka je lah. Dan saya rasa kalau terlampau, orang kata, berat, kami daripada PDRM kami tak ni lah. Terpaksa juga kami akan ambil tindakan ke atas netizen yang viral benda yang tak sahih. Beliau berkata demikian sebagai mengulas berita palsu yang tular dalam media sosial baru-baru ini. Sementara itu, berhubung operasi mencari dan menyelamat SAR, katanya operasi masih diteruskan dan siasatan masih dijalankan. Kita haraplah dengan maklumat yang diperolehi pada petang semalam, yang mana kita ada kesan yang oleh tim SR kita. Jadi dalam kawasan tersebut kemungkinan kita akan mula buat search and rescue lah, yang mana telah dibincang dengan pihak bomba, dengan Tuan Tawang, yang mana pattern akan dibuat secara paralel dan circle lah di kawasan tersebut, dan kita akan merangkumi sekitar 2 km lah keliling. Biarpun dalam keadaan norma baharu, namun semangat sambutan perayaan Tahun Baharu Cina 2021 tidak pudar. Masih ada lagi yang membuat persiapan di saat-saat akhir. Wartawan TVS Christine ada laporannya. Baik, saya sekarang berada di Chai Trading dan bila saya masuk di sini, saya dapat merasakan itu suasana Tahun Baru Cina dengan dekorasi dan barang-barangan dan di sini. Dan bersama saya adalah daripada eksekutif Chai Trading, iaitu Encik Justin. Okey, Encik Justin, memandangkan perayaan Tahun Baru Cina berbaki 2 hari lagi kan? Adakah banyak pembeli datang untuk membeli pada last minute?
Sebenarnya 2 hari ini pembeli akan datang untuk membeli barangan yang mereka rasa tidak cukup untuk CNY. Tapi mereka sekarang sudah sibuk sedang menyediakan makanan untuk dinner menjelang tahun baru Cina. Okey, dan membandangkan kita sekarang berada dalam itu MCO dan CMCO, apakah langkah-langkah SOP yang akan dilakukan sebelum pembeli masuk ke premis ini? Kami sudah mengambil beberapa langkah seperti menggunakan app My Sejahtera, memastikan pembeli yang masuk ke dalam premis kita ada melalui proses fumigation supaya dapat membunuh ini bakteria atau virus COVID lah. Okey. Dan bagaimana pula dengan barang yang diimport? Adakah lambat sampai tak? Dan bagaimana dengan harga barang pada tahun ini? Ada naik harga atau apa? Sebenarnya barangan tidak dapat sampai. Kalau ada delay pun, dia ada delay mungkin selama 2 minggu saja. Dari segi harga pula, kami ada bekerjasama dengan supplier supaya tanggungan kos itu tidak pass on to customer lah. Kami memastikan bahawa profit kita readjust sikit. Okey, faham. Okey, baiklah, terima kasih Encik Justin. Dan itu sajalah laporan saya dari Christine dan juru kamera Fikri Razak melaporkan untuk TVS Kuching. Priscilla, selari dengan kemajuan teknologi di Jepun, dokumen perjalanan fizikal seperti tiket penerbangan dan pas masuk mungkin tidak lama lagi akan menjadi sesuatu yang tidak diperlukan bagi penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, ekoran pelaksanaan fasa pertama inisiatif perjalanan token tunggal pada separuh pertama tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airports Holdings Berhad, Datuk Muhammad Syukri Muhammad Saleh berkata, inisiatif tersebut menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk memberikan pengesahan pengenalan biometrik satu token tunggal kepada penumpang. Menariknya Ruben, ini akan membolehkan penumpang untuk menjalankan semua urusan di lapangan terbang tanpa perlu menunjukkan pas masuk di semua pintu dari daftar masuk hingga ke pintu pelepasan. Sebagai mengakhiri utama pada malam ini, saksikan sedikit bingkisan mengenai teknologi pengesanan wajah. Saya Priscilla John. Dan saya Ruben Gomez. Selamat malam.